Kesalahan membuat tuntutan palsu. Kesalahan Mengikut Seksyen 18 SPRM 2009, perkara yang dikira sebagai kesalahan menggemukakan tuntutan palsu ialah mana-mana orang yang menggemukakan dokumen tuntutan seperti resit, invoice yang mempunyai butiran matan palsu dengan niat untuk memperdayakan prinsipal pejabatnya. Sebagai contoh, kes kesalahan menggemukakan palsu adalah seperti yang ditunjukkan. Pada 24 bulan Januari 2019, 3 orang telah direman untuk membantu siasatan berhubung dengan kes rasuah serta tuntutan palsu yang nilainya dianggarkan berjumlah sekitar 1.8 juta ringgit. Terdapat 3 faktor utama berlakunya kesalahan tuntutan palsu. Antaranya ialah wujud ruang dan peluang untuk melakukan kesalahan tersebut, tahap integriti yang rendah dalam diri individu, dan kecenderungan untuk menikmati gaya hidup mewah melampaui kemampuan diri. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan akta, undang-undang dan hukuman yang akan dikenakan. Antaranya, the Anti-Bribery Provision. Ini merujuk kepada Seksyen 15 USC SS 78BB, ETSCQ, yang mengandungi peruntukan mengenai larangan terhadap suapan di perniagaan antarabangsa. Selain itu, suapan dalam perniagaan, bribery in business, tindakan suapan yang melibatkan syarikat atau individu yang melakukan perniagaan di UK, termasuklah syarikat-syarikat asing yang menjalankan perniagaan di UK. Akhir sekali, tidak menjaga catatan akuntasi yang baik, failure to prevent bribery, tidak mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mencegah suapan yang dikenali sebagai corporate offence. Tuntutan palsu adalah salah satu kesalahan rasuah. Implikasi melakukan tuntutan palsu terbahagi kepada 3, iaitu individu, masyarakat dan negara. Bagi individu yang terbukti melakukan tuntutan palsu akan menghadapi tindakan undang-undang seperti denda atau penjara bergantung kepada jurisdiksi dan kesalahan yang dilakukan. Bagi masyarakat, tuntutan palsu boleh menyebabkan kejatuhan moral dalam kalangan masyarakat dan hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap institusi atau pihak berkuasa. Bagi negara pula, tuntutan palsu lebih-lebih lagi dalam jumlah yang besar akan merosakkan sistem perundangan dan pemerintahan yang berkesan. Negara akan menghadapi kelemahan dalam pembangunan ekonomi dan pengurusan sumber. Seterusnya, terdapat langkah-langkah mengatasi isu integriti dan rasuah. Yang pertama, memberi pendidikan tentang amalan rasuah. Yang kedua, menguatkuasa undang-undang. Yang ketiga, memastikan sektor awam beroperasi dengan tulus. Yang keempat, memberi gaji yang bermaruah. Yang kelima, menjalankan kempen yang efektif. Yang keenam, mengenakan hukuman yang berat. Oleh itu, pengajaran yang dapat kita ringkaskan berkaitan dengan kes jenayah Airbus ini ialah pihak berkuasa haruslah mengutamakan penguatan keselamatan penerbangan, meningkatkan sistem pemantauan dan kerjasama internasional agar cepat menjaga keselamatan dan mencegah kejadian yang serupa terus berlaku di masa hadapan. Hal ini demikian kerana ketidakpatuhan kepada prosedur keselamatan penerbangan dapat menyebabkan berlakunya jenayah seperti Airbus ini, dan kesalahan ini selalu dipandang ringan oleh pihak tertentu. Rumusan kepada kajian kes yang telah dibuat menunjukkan ketiga-tiga suspek disyaki terlibat dalam salah guna kuasa ke atas dana syarikat untuk kepentingan peribadi dengan melakukan tuntutan palsu. Sumber SPRM juga menyatakan bahawa suspek dipercayai sememangnya menerima suapan tersebut daripada sebuah syarikat sebagai balasan bagi meluluskan nota kredit untuk tujuan rebat, insentif dan periklanan komponen komputer kepada penjual yang dikeluarkan pada syarikat terbabit. Oleh itu, semua pihak mestilah mengamalkan kehidupan yang berintegriti dan tidak melibatkan diri dalam apa-apa jenis rasuah.